forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon isu Adi Morni terhadap Nik Amar telah dilantik menjadi MB Kelantan. Okay, sebelum tu saya baca sedikit kat Malaysia kini ni. Muhammad Amar yakin barisan baru mampu galah tanggungjawab. Yakin bahawa barisan kepimpinan baru Kelantan bakal membawa negeri itu ke arah yang lebih cerah. Bekas Timbalan Menteri Besar Muhammad Amar Nik Abdullah berkata, pelitikan baru itu seperti beban yang telah diringankan daripada bahunya. Okay, mari kita dengar respon isu Adi Morni di akhir tengok komen macam biasa. Ada satu kenyataan daripada Nik Amar dalam page Facebook dia. Dia tulis itu, kusangka aur di pinggir tebing, rupanya tebu di pinggir bibir. Kukira jujur pancaran batin, rupanya palsu penghias zahir. Dia kecewa tuan-tuan setelah tidak dilantik menjadi Menteri Besar. So saya balas pantun tersebut, usah dikenang perahu hilang, entah dicuri penyamun Kedah, usah dikenang jawatan hilang, dibuka pilih keluar tanah. So, kenapa kenyataan ini dikeluarkan? Sebab akhirnya terjawab bahawa Nasruddin angkat sumpah sebagai Menteri Besar Kelantan, membenarkan dakwaan kita selama ini bahawa Nik Amar tidak akan jadi Menteri Besar. Ahli Dewan Undangan Negeri Meranti, Datuk Nasruddin Daud atau juga dikenali sebagai Singa PAS, Panglima, setelah mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Kelantan yang baru, manakala Adun Temangan, Datuk Dr. Muhammad Fazil Hassan sebagai Timbalan Besar hari ini. Nasruddin dan Muhammad Fazil mengangkat sumpah jawatan berkenaan jam 5.30 di hadapan Sultan Kelantan. Kenyataan ini keluar tuan-tuan apabila apabila satu kenyataan secara last minute 2-3 hari sebelum pilihan raya pembuangan undi dilakukan bahawa PAS akan melantik seorang teknokrat dan juga seorang agamawan untuk menjadi memegang jawatan Menteri Besar dan Timbalan Menteri Besar. Akhirnya terjawab bahawa agamawan itu bukannya Nik Amar. Kenapa tuan-tuan? Banyak perkara. Antara perkara yang besar adalah kegagalan Nik Amar dalam PR. Dalam PR dia. Dalam personal relation. Dalam dia nak menyatakan bila orang tanya dia berkenaan dengan air. Apa jawapan-jawapan dia? Kalau nak menilah kat belakang Tesco, ambil air kat belakang Tesco. Kita orang Kelantan ni lebih suka gali telaga sendiri. Dia tak jawab persoalan tu tuan-tuan. Sama juga Tun Saif Faisal malam tadi kan. Bila saya berwacana dengan beliau. Bila dia kata bahawa masalah air Kelantan ni sebab dia tak ada empangan. Dia kata. Saya nak jawab, saya nak bahas dengan dia. Tapi saya kesian dengan member nombor 4 tu. Kang saya bahaskan, kami berdua bercakap, member nombor 4 tak bercakap. Jawapan ni mudah saja tuan-tuan. Kita boleh bina menara tinggi. Kita boleh bina tower menara tinggi. Antara tower tertinggi di dunia, tapi Kelantan tak boleh bina empangan. Dia ada empangan hidro, betul. Dia ada empangan itu, empangan ini. Takkan empangan tadahan air dia tak boleh nak buat. Bagi saya itu alasan semata-mata tuan-tuan. Kalau dia memerintah baru 8 bulan bolehlah. Bila Tun Faisal kata kerajaan ini penipu, kerajaan ini pembohong, kerajaan ini membohongi rakyat. 8 bulan dia kata membohong. Kalau 33 tahun kita nak kata apa? Kencing berdarah tuan-tuan. Akhirnya bila cerita RUU 355 dia jadi REE 355. #REE355. Come on, REE 355 tuan-tuan. Dia berbalik kepada persoalan kita yang paling utama. Apa dia? Persoalannya adalah, adakah kerajaan Kelantan cakna dan tahu bagaimana mentadbir negeri Kelantan? Tapi, ialah rakyat dah bersuara, rakyat dah menyatakan keputusan bahawa mereka tahu. Kalau kita tengok daripada rata-rata saluran 1, saluran 2, saluran 3 di negeri Kelantan, mereka memilih Pakatan Harapan. Tetapi saluran 3, 4, 5, 6, 7, kalau orang muda ni, yang memilih Perikatan Nasional PAS. Dan kebanyakan mereka tak tinggal pun di negeri Kelantan. Mereka tinggal dekat Selangor, mereka tinggal dekat Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, mereka tinggal dekat Perak, dekat Penang. Tapi mereka balik, mereka mengundi, mereka memastikan bahawa mak bapak, keluarga mereka hidup susah dekat negeri itu, sedangkan mereka senang lenang dekat negeri mereka masing-masing. Tapi tak apalah, itu pilihan dia masing-masing. Terpulang. Yang penting kita dah tawarkan. Alhamdulillah, tak ada masalah. But point saya adalah, kalau itu alasan dia, tak ada empangan, alasan dia, kenapa tak dibina empangan? Adakah sukar sangat ke empangan itu nak dibina? Dan itu kita kata, perbahasan malam tadi saya dengan Tun Faizal, saya terus masuk ke topik itu. Kita kata perbahasan malam tadi, terlalu banyak fakta yang saya boleh sanggah. Bila dia kata kerajaan ini menaikkan OPR, kemudian host tanya,
yang last time OPR tak naik pun kekal 3.0. Tak ada, harga kos naik. Dia tak menjawab persoalan tu. Saya kata, dalam zaman dia memerintah 4 kali OPR naik tau. Zaman kerajaan Pakatan Harapan baru sekali naik. Baru sekali naik. Belum dia cerita telur, belum dia cerita ayam dan sebagainya kan. Yang tu saya kata dekat Kelantan, saya ambil gambar, ayam di Kelantan, kita kata ayam di Kelantan RM6.90, ayam proses RM6.90 sekilo, tuan-tuan. Saya ambil gambar masa saya pergi berkempen dekat Kelantan hari tu. Esok harinya naiklah RM7 10 sen, RM7 20 sen, RM7 30 sen. Tetapi dalam lingkungan itu, dia kata saya beli ayam RM9. Harga siling dia kata. Kita pun pelik, kat mana dia beli ayam? Dia beli dekat kedai mahal. Mungkin dia beli ayam organik kot. Tak tahulah. Kan? Lepas tu bila dia kata harga barang mahal. Lepas tu dia minta kita tunjuk bukti. Saya kata, kenapa tak tunjukkan bukti? Inflasi mula mereda. Kita berjaya mengawal harga telur. Saya bagi cujah semalam. Saya kata, masa PN memerintah, masa kerajaan jatuh tumbang Februari 2020, telur adalah pada kadar harga 30 sen. Pada mereka meninggalkan negara kepada kita, telur pada masa itu harga 42 sen. Masa mereka memerintah, telur naik, tuan-tuan. Kita dah kaji benda ini. Tapi daripada 42 sen, kita berjaya kekalkan pada lingkungan 40 sen, and hopefully lepas ini, slowly kita nak turunkan kepada harga yang kita pernah pegang pada tahun 2020. Di bawah 2020, iaitu lebih kurang 30 lebih sen. Akhirnya, tuan-tuan, berbalik kepada perbahasan semalam, banyak yang benda yang nak cakapkan tu, dia kata Sanusi itu tidak hasutan, Sanusi itu tidak menghasut dan sebagainya. Dia ambil contoh kes saya lah. Saya nak jawab benda tu sebab saya ada gag order, saya tak boleh nak ulas. Tapi saya kata, apa yang tak menghasutnya Sanusi? Dia pertikaikan susur galuh sultan-sultan di dalam Malaysia ni, kecuali Sultan Kedah. Itu tak menghina ke, tuan-tuan? Dia pertikaikan juga. Dia kata orang Anwar Ibrahim je yang dengar tentang nak bina kerajaan perpaduan ni. Anwar Ibrahim je yang dengar. Seolah-olah dikata Agong itu menipu, tuan-tuan. Yang itu apa? Kan? Tapi dia masih lagi nak mempertahankan. Tak apalah. Kan? Itu tuan-tuan boleh tengok sendiri di dalam Sinar Harian atau boleh dalam Facebook saya. Saya dah ulas perkara tersebut. Dan itulah benda itu tuan-tuan boleh tengok dan lihat sendirilah. Baik. Itu antara perkara yang saya dan kita kata kita dengar tuan-tuan bahawa terdapat ura-ura yang mengatakan Sanusi sekarang ini bercita-cita nak memegang kerusi presiden dan mereka cuba untuk meletakkan Haji Hadi sebagai Mursyidul Am sahaja kerana faktor kesihatan katanya. Dikatakan Haji Hadi sudah mula daripada segi cara percakapan sebagainya sudah orang kata sudah mula meleret, sudah mula tak berapa nak betul, maka Haji Hadi dikatakan oleh golongan-golongan tertentu di dalam PAS supaya cukuplah menjadi orang kata apa, menjadi Mursyidul Am, maka kita kena angkat orang seperti Sanusi menjadi orang kata apa, menjadi presiden PAS. Kenapa? Antara sebabnya adalah dikatakan bahawa kegagalan mereka untuk menang negeri Selangor, menang Pulau Pinang, menang Negeri Sembilan adalah kerana kegagalan Hadi sendiri dalam mentadbir pemerintahan kali ini. Now, bila mereka menang Kelantan, Terengganu, Kedah, incumbent, tuan-tuan. Itu negeri yang mereka dah menang, dah mereka kuasai sebelum ini. Of course, belanjawan, bajet sebagainya dia ada. MPKK, ketua kampung dia ada. So, kita tak pelik sebenarnya kalau mereka menang. Yang kita pelik kalau kita menang. Dan kita pelik kalau mereka menang 3 negeri yang kita juga incumbent. Itu yang kita pelik. Tapi kita tak pelik kalau mereka menang negeri mereka sendiri. So sekarang ini timbul persoalan bahawa adakah sudah hilang pengaruh kepimpinan ulama di dalam PAS. Kita tengok daripada 3 negeri hanya Kelantan yang masih mengekalkan menteri besar mereka sebagai ulama. Samsuri adalah teknokrat, aerospace. Di Terengganu. Sanusi sendiri bukan ulama. Dia degree dalam apa tah, bukan agama lah, tapi dia degree dalam something. Dia juga adalah seorang teknokrat. Seorang teknokrat, bukan ulama. So akhirnya sekarang ini PAS mula dijaga, ditadbir, orang kata diperintah, orang kata apa, dipandu oleh mereka yang bukan ulama. Malah di Kelantan sendiri kalau kita kaji ada berapa orang je ustaz. Majoriti mereka adalah bukan ustaz, bukan ustazah. Mereka adalah teknokrat. So akhirnya kembali kepada ketakutan lama mereka sewaktu PAS amanah, mereka yang berada di dalam amanah berada di dalam PAS.
Dan pada waktu itu ramai teknokrat, ramai bijak pandai yang dilihat mula naik dan mula nak mengatasi tok guru so-called lah. Sebenarnya perkataan tok guru ni tak betul tuan-tuan. Tok guru ni mereka yang ada sekolah pondok boleh dikira tok guru. Tapi tak apalah. Ini balik belajar daripada Azhar je dah dikira tok guru kan. Ada yang balik Azhar sekolah tak habis pun, belajar tak habis pun dikira sebagai tok guru. Tak apa. So, mereka nak cuba nak take over, nak ambil alih kononnya, nak ambil alih pemerintahan apa orang kata di dalam PAS itu sendiri. So, golongan-golongan ulama ni dilihat mula tersisih. Golongan-golongan ulama dilihat mula tersisih di dalam apa orang kata persaingan ini. So, ada yang tak berapa puas hati dalam keadaan ini. Mereka melihat bahawa terdapat golongan-golongan teknokrat ni yang mula nak mengambil alih apa orang kata PAS. So akhirnya ada suara-suara yang mengatakan ini dah mengembalikan sebagaimana zaman amanah dahulu, bagaimana geng-geng amanah yang keluar daripada PAS pada waktu itu yang cuba untuk ambil alih PAS dalam kapasiti tersebut, dan ini perlu dihalang. Jadi tuan-tuan tak perlu percaya apa yang saya cakap, tak perlu percaya apa yang saya cakap, tapi bila saya kata bahawa apa orang kata Menteri Besar bukan Nik Amar, ramai orang PAS maki saya. So akhirnya terbukti apa yang saya nyatakan. Okay, tuan-tuan, komen saya lah sebelum ni kita tahu kan. Nik Amar ni cakap mau merapu lah, suruh mandi belakang Tesco lah, suruh gali telaga sendiri lah, macam-macam lah kenyataan kontroversi dia. Tapi untuk hakikat lah, saya pun ada family jugalah yang duduk kat Kelantan tu. Di Kelantan tu kebanyakannya kau boleh tengok rumah orang kaya, tapi dia pakai air boring, air telaga ni sedut daripada bawah tanah ni. So kalau dia harapkan air daripada kerajaan ni, kerajaan Kelantan memang susah lah, tak ada lah. Atau slow. So, rakyat Kelantan pun dah buat keputusan, dia orang pun tak nak berubah sangat. So, kita biarlah kat dia orang. Okay, untuk rakyat Selangor ni, kita teruskan majukan diri kita ni. Okay, tuan-tuan, jumpa lagi. Semoga kita terus menyokong kerajaan Perdana Nabi Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.